Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Cikgu Des ingin kongsikan, okey, apakah itu tenaga kinetik, ya? Okey. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang sedang bergerak. Okey, semakin cepat sesuatu objek itu bergerak, semakin banyak tenaga kinetiknya. Okey, contoh-contoh sumber tenaga kinetik termasuklah kenderaan yang sedang bergerak, seekor burung yang sedang terbang di langit, air sungai yang sedang mengalir. Okey, kandungan tenaga kinetik dalam sesuatu objek bergantung kepada jisim objek iaitu M dan halaju objek iaitu V. Rumus bagi tenaga keupayaan kinetik ialah, okey, kita lihat di sini, okey, 1/2, okey, MV kuasa 2. M mewakili jisim objek dalam unit kg, manakala V mewakili halaju objek dalam unit meter per saat, ya. Okey, contoh yang pertama, okey, contoh. Okey, hitung tenaga kinetik seekor kuda berjisim 400 kg yang sedang berlari dengan, okey, A halaju 5 meter per saat, okey, halaju 10 meter per saat, okey. So, seperti biasa kita kena letakkan formula dekat sini, okey. Tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okey, jadi kita masukkan saja. Okey, apakah maklumat yang telah diberi? Contohnya dibagi apa? Jisim 400 kg. So kita masukkanlah, ya. Jisim 400 kg darab, okey, 5 ni kuasa 2, 5 kuasa 2. So kita darab dan bahagilah seperti biasa. Jadi jawapan dia 5,000 Joule. Okey, so yang kedua pula ialah, okey, 1/2 darab 400 darab 10 kuasa 2. Jadi 20,000 Joule, ya. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, kirakan tenaga kinetik bagi berjisim 200 gram yang bergerak pada hal laju 12.2 meter per saat. Okey. Letakkan formula siap-siap di atas. Okey, tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Jadi kita gantikan ke dalam. Okey, kita tengok di sini 200 gram. Jadi kita kena tukarlah. Okey, tukar dia jadi 0.2 kilogram darab 12.2. Okey, kuasa 2. Jadi jawapannya ialah 2.44 Joule. Okey, latihan yang seterusnya. Okey, kita nak bandingkan tenaga kinetik bagi dua buah kenderaan yang sama jisim iaitu 950 kg yang bergerak pada hal laju yang berbeza. Okey, jadi kita masukkan ke dalam lah. Ya, seperti biasa. Gantikan saja, ya, maklumat yang ada tu. Okey, sebab dekat sini dia dah beri kita kilogram kan. So kita masukkan je. Ya, ni negatif 7 kuasa 2. Okey, jadi 49. Okey, biasalah. Kat sini jawapannya 23,275 Joule. Okey, itu ialah bagi kereta P. Manakala tenaga kinetik bagi kereta Q sama juga. Kita gantikan ke dalam. Okey, setengah darab 950 kg darab negatif 33 kuasa 2. Jadi jawapannya ialah 517,275 Joule. Okey, jadi 4 markah di situ. Jadi yang seterusnya, okey, sebuah kereta berjisim 1000 kg bergerak dengan hal laju seragam 15 meter per saat. Okey, hitungkan tenaga kinetik kereta itu. Jadi kita masukkan ke dalam lah macam biasa je, ya. Okey, ni soalan yang biasa. Jadi jawapan dia
Okey, 112,500 Joule. Okey, 2 markah di situ. Okey, seterusnya. Simon membaling bola berjisim 250 gram secara menegak ke atas dengan hal laju 12 meter per saat. Jadi nampak di sini 250 gram. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena tukar kepada kilogram. Ya. So jawapan dia, okey, tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2, iaitu kita masukkan ke dalam, okey, kita tukar tadi. Ini menjadi 0.25 kg, okey, darab 12 kuasa 2. Jadi jawapan yang sebenar ialah 18 Joule. Okey, seterusnya. Sebuah troli berjisim 5 kg sedang bergerak dengan hal laju 2 meter per saat. Hitungkan tenaga kinetik troli tersebut. Ini pun seperti biasa ya, tiada gantikan saja ya, tak ada masalah. Okey, 2 markah di situ. So yang seterusnya, sebuah kereta berjisim 800 kg mengandungi 3,600 Joule tenaga kinetik. Hitungkan hal laju kereta tersebut. Jadi dekat sini dia dah twist sikit soalan ni. Okey, dia bagi tenaga kinetik. So kita gantikan tenaga kinetik di sebelah kiri. Manakala dia nak hal laju. So kita buat macam biasalah ya, seperti matematik, pindah silang, okey. Jika sebelah sini ialah darab, pindah ke sebelah sini kita bahagi ya. So aturannya adalah seperti ini. Okey, V kuasa 2 sama dengan 3,600 bahagi 400. Jadi kalau di sini ialah kuasa 2, di sini ialah punca. Ya, jadi 9 punca kuasa 2 sama dengan 3 meter per saat ya. Okey. Ini matematik lah ya. Okey, seterusnya. Sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 Joule. Berapakah laju V berbola keluli tersebut? Okey, sini pun dia dah twist soalan tu. Dia bagi kita tenaga kinetik. Okey, so kita gantikanlah tenaga kinetik itu. Okey, dekat sini 3.6 Joule sama dengan 1/2 darab 0.2 kg darab V kuasa 2. So dia nak kita cari hal laju. So kalau sini ialah kuasa 2, bila kita nak cari dia mestilah punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 bagi 36, jawapannya ialah 6 meter per saat ya. Alright. Seterusnya. Okey, kita lihat pula prinsip keabadian tenaga. Sebenarnya, okey, prinsip keabadian tenaga ini menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah. Tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Okey, contohnya, buah kelapa yang jatuh ke tanah. Okey, tenaga yang berubah. Ya, jadi tenaga berubah ialah tenaga keupayaan graviti berubah kepada tenaga kinetik. Sebab dia jatuh ke tanah, jadi dari tempat yang tinggi, dia jatuh, jadi itulah perubahannya. Kemudian yang kedua, situasi yang kedua, busur anak panah yang ditarik. Okey, jadi tenaga keupayaan kenyal berubah menjadi tenaga kinetik. Okey, prinsip ini dipatuhi dalam sistem ayunan. Okey, contohnya ayunan bandul ringkas dan ayunan spring terbeban. Okey, mari kita tengok penjelasannya di sini ya. Okey, ini adalah ayunan bandul ringkas. Okey, penjelasannya. Okey, apabila bandul dinaikkan ke kedudukan A, bandul mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum. Apabila bandul itu dilepaskan, bandul akan mula bergerak turun. Okey, menuju ke B. Okey, tenaga keupayaan graviti akan berubah menjadi tenaga kinetik apabila bandul bergerak. Setibanya di kedudukan B, bandul bergerak dengan kelajuan maksimum, iaitu bandul mempunyai tenaga kinetik yang maksimum ya. Okey, dekat B ni lah. Okey. Selepas melepasi B, bandul akan mula naik ke kedudukan C.
Okey, kelajuannya mula berkurang kerana tenaga kinetiknya sedang diubah kepada tenaga keupayaan graviti. Pada kedudukan C, bandul berhenti bergerak naik kerana bandul kehabisan tenaga kinetik. Namun demikian, tenaga keupayaan gravitinya di C adalah maksimum. Okey, jadi itu adalah penjelasan bagi ayunan bandul ringkas, ya. Okey. Di sini pula yang B, iaitu regangan spring terbeban. Okey, penjelasan bagi regangan spring terbeban ialah apabila beban ditarik ke kedudukan A, okey, spring yang diregangkan mengandungi tenaga keupayaan kenyal yang maksimum. Okey, apabila beban dilepaskan, spring akan menarik beban naik ke B. Tenaga keupayaan kenyal mula berubah kepada tenaga kinetik apabila beban mula bergerak naik. Okey, di B, kelajuan beban adalah maksimum kerana semua tenaga keupayaan kenyalnya telah berubah menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetiknya menjadi maksimum di B. Beban akan terus bergerak naik ke kedudukan C di mana tenaga kinetiknya diubah menjadi tenaga keupayaan graviti. Okey, apabila berada di C, beban berhenti bergerak naik kerana semua tenaga kinetiknya telah berubah menjadi tenaga keupayaan graviti. Maka tenaga keupayaan graviti menjadi maksimum di C. Ya, okey, itu adalah penjelasan mengenai regangan spring terbeban. Ya, okey. Contoh yang pertama, okey, sebiji 200 gram dijatuhkan daripada ketinggian 5 meter. Hitung hal laju batu sejurus sebelum batu itu sampai ke lantai. Okey, keputusan graviti dibagi. Jadi cara penyelesaiannya ialah tenaga keupayaan graviti sama dengan tenaga kinetik. Sama. Jadi mgh sama dengan 1/2 mv kuasa 2. So gantikanlah ke dalam. Ya, jadi kena tukar dulu, okey, gram kepada kilogram, jadi 0.2 darab 10 G tadi, ya. Okey, darab 5. Okey, ni 5, ketinggian 5 meter. Okey, ganti juga ke dalam. Okey, sebenarnya kita nak cari hal laju dia. So bila dah sampai kat sini V kuasa 2 kan. Okey, V kuasa 2, jadi punca kuasa 2. Jadi jawapannya ialah 10 meter per saat, ya. Okey, seterusnya. Sebiji bola berjisim 200 gram diletakkan di atas satu spring termampat. Spring tersebut kemudian dilepaskan dan bola itu melantun ke atas. Spring yang termampat mempunyai 10 joule tenaga keupayaan kenyal. Jadi hitungkan hal laju bola sebaik saja bola melantun ke atas. Ya, dan B, ketinggian yang dapat dicapai bola itu daripada kedudukan ia dilepaskan. Okey, kita cari penyelesaian yang pertama. Okey, tenaga keupayaan kenyal dia sama dengan tenaga kinetik. So masukkan. Okey, gantikan ke dalam. Okey, mgh sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okey, dia dah bagi dah dekat situ kan. Okey, spring yang termampat mempunyai 10 joule. So masukkan sini. Okey, tenaga keupayaan kenyal dan 1/2 darab 0.2 kg darab V kuasa 2. So dia nak cari hal laju. Laju V. So ini jawapannya. Ya, ingat punca kuasa ni. Okey. Lepas tu dia nak cari tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, kita dah, dia kata ketinggian yang dapat dicapai. Okey, jadi tenaga keupayaan graviti kita dah belajar sebelum ni ialah mgh. So, dia bagi tenaga keupayaan graviti ialah 10 joule. So, dia bagi lagi 0.2 kg darab 10 darab h. Dia nak ketinggian kan yang B ni. Okey, ketinggian yang dapat dicapai. So, h ialah 5 meter, ya. Okey, itu adalah
Soalan yang kedua, manakala soalan yang ketiga, Simon membaling bola berjisim 250 gram secara tegak ke atas dengan had laju 12 meter per saat. Hitung. Okey, yang pertama tenaga kinetik bola tersebut. Okey, rumus bagi tenaga kinetik. Okey, tulis siap-siap. Sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Di mana gantikan ke dalam lah. So ini kita kenakan tukar kepada kg. Jadi 250 gram tukar kepada kg jadi 0.25 kg. Lepas tu darablah dengan hal laju. So ini hal laju kuasa 2. Jadi jawapannya ialah 18 Joule. Okey, yang seterusnya dia nak kita cari tenaga keupayaan graviti maksimum. Okey, tenaga keupayaan maksimum di sini. Okey, B ya. B yang dimiliki oleh bola itu. Tenaga kinetik ni sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jawapannya ialah 18. Ni lah sama. Okay. Tenaga kinetik sebenarnya sama dengan tenaga keupayaan graviti. Sama yang ni. Ya. Okey, maka tenaga keupayaan graviti ialah 18 Joule. Ya. Okey, seterusnya dia nak kita cari ketinggian maksimum bola itu sebelum jatuh semula ke tangan Simon. Okey, jadi tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, gantikan ke dalam. Tadi kita dah dapat cari kan. Okey, so 18 Joule sama dengan mgh. So masukkan saja beratnya 0.25 kg. Okey, darab 10 darab h. Jadi masukkan nilainya dan cari h. H ialah 7.2 meter ya. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Spring di dalam kereta mainan yang berjisim 100 gram dimampatkan sebanyak 8 cm dan tenaga keupayaan yang tersimpan dalam spring ialah 5 Newton. Apabila kereta dilepaskan, spring memecahkan kereta mainan dengan kelajuan V, meter per saat. Dengan menganggap tiada kehilangan tenaga, hitung tenaga maksimum yang boleh dicapai oleh kereta mainan itu. Jadi dekat sini kita masukkanlah, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik. So masukkan je nilainya ke dalam. Jadi kita dapatlah V iaitu sama dengan 2 meter per saat. Okey. Seterusnya contoh yang kelima. Okey, sebuah bongkah kayu 0.3 kilogram diletakkan pada satu spring dan ditekan dengan daya 8 Newton. Nampak ditekan tu ya. Apabila daya yang dikenakan itu dialihkan, bongkah kayu itu terlontar ke atas. Bongkah itu mencapai ketinggian maksimum 0.2 meter. Tentukan nilai X. Jadi dia nak nilai X ni nampak kat sini. Okey, so jalan penyelesaiannya ialah, kita lihat di sini. Okey, jalan penyelesaiannya ialah tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga keupayaan graviti. Masukkan nilai itu ke dalam lah. F, cari F. Daya kan? Okey, daya 8. Ni dia dah bagi dah ya, 8. So dalam X. X yang kita nak cari ni. Okey, M dah ada. M dia bagi berapa? M ialah 0.3 kg. Dia dah letak dah kg. So tak perlu nak tukar-tukar dah unit dia. Okey, darab G 10 darab H. H ni mana kita cari? Meter ni. 0.2 meter. Okey, jadi masukkan ke dalam. So dapatlah kita nilai bagi X sama dengan 0.15 meter ya. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi soalan. Apabila daya 30 Newton diperlukan untuk memampat spring pistol mainan sebanyak 2.4 cm, spring tersebut mampu menolak peluru plastik yang berjisim 5 gram keluar dari moncong pistol pada hal laju V meter per. Kita nampak di sini.
tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik. Okey, jadi masukkan je rumusnya. 1/2 darab 30 Newton. Okey, kat sini lah dia dah bagi dah 30 Newton darab 0.024 meter. Tukar kan, di sini dia bagi cm. So dekat sini dia tukar kepada meter. Jadi tenaga kinetik M kita tukarlah ya. Dia bagi kat sini 5 gram tapi kita kena tukar kepada kilogram. So bahagi 1000 ya. Darab V kuasa 2. Kita nak cari V sebenarnya. Okey. Jadi ingat punca kuasa kat sini. Jadi jawapan akhir ialah 12 meter per saat. Okey, seterusnya. Alright. Sebiji buah durian berjisim 1.5 kg jatuh daripada pokok pada ketinggian 2.5 meter. Kira, okey, yang pertama, halaju buah durian itu sejurus sebelum ia menghentam permukaan tanah. Okey. Yang kedua, kuantiti tenaga kinetik bola itu sejurus sebelum ia menghentam permukaan tanah. Okey, dia dah bagi dah pecutan graviti, dianggarkan 10 m per meter kuasa 2, saat kuasa 2 ya. Okey, jadi tenaga keupayaan graviti sama dengan tenaga kinetik. Macam tadilah, tenaga keupayaan graviti sama dengan M dia dah bagi kan. Okey, 1.5 kg. Okey, darab 10 darab 2.5 meter. Okey, yang sebelah sini 1/2 darab 1.5 M tadi. Okey, sama dengan V kuasa 2. Okey, jadi kita darab di sebelah kiri, dan sebelah kanan, sebelah kiri. Okey, jadi kita dapatlah nilai V iaitu 7.07 meter per saat. Jadi dia kata dia nak tenaga kinetik. So tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Gantikan nilainya ke dalam 1/2 darab 1.5 kg darab 7.07 kuasa 2. Jadi jawapan yang akhir ialah, okey, kita tekan kalkulator, 37.5 Joule. Okey. Alright, seterusnya. Sebiji bola getah berjisim 0.12 kg yang berada dalam keadaan rehat dilepaskan dari ketinggian 1.8 meter daripada permukaan tanah. Okey, kira halaju bola itu sejurus sebelum menghentam permukaan tanah. Okey, so dekat sini kita nampaklah. Okey, tenaga keupayaan graviti sama dengan tenaga kinetik ya. GH, gantikan je nilainya ke dalam. Sama juga macam tadi. Okey, MGH 2 kg ni 0.2 kg. Okey, darab 1.8 meter. Okey, dia dah bagi dah siap-siap dekat sini. Okey, seterusnya tenaga kinetik. Okey, nak cari V juga. Okey, seterusnya dia suruh kita cari tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Jadi 1/2 darab 0.12 kg darab 6 kuasa 2. So jawapan akhir kita ialah 2.156 Joule ya. Okey, oleh itu selesailah sudah tenaga kinetik yang kita pelajari pada hari ini ya. Oleh itu sekian saja perkongsian Cikgu Des. Okey. Alright, kita jumpa lagi di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.